Buletin Selatan 22 Mac 2015. Sultan Ibrahim dan Raja Zaid Sofia jalani istiadat siram tabal sempena kemahkotaan. Johor, pengeluar utama ternakan Kupang. Kabinet minta SPAD tangguh kenaikan tambang pengangkutan awam. Masyarakat Islam perlu suburkan perpaduan ummah. Dan akhir sekali, mayat mangsa gas bocor dijangka tiba 3 hari lagi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Raja Zaid Sofia Sultan Idris Shah menjalani istiadat siram tabal di pekarangan Bukit Bintang, Istana Besar Johor Bahru semalam. Baginda berdua berangkat ke istiadat berkenaan pada pukul 3.30 petang sebelum naik ke panca persada tempat bersiram diadakan. Sultan Ibrahim yang memakai baju Melayu Teluk Belanga berwarna putih dan Raja Zaid Sofia yang memakai baju kurung Teluk Belanga berwarna yang sama bersemayam di Peterana di panca persada setinggi 9 tingkat. Istiadat dimulakan dengan doa oleh Mufti Johor, Datuk Tahrir Samsudin, dan kemudiannya disusuli istiadat menepung tawar oleh Bonda Sultan Ibrahim, Encik Besar Hajah Kalsum Abdullah. Turut diiringi Kekanda dan Adinda Sultan Ibrahim, Tunku Puteri Johor, Tunku Kamariah Sultan Iskandar dan Tunku Besar Tunku Zabedah Sultan Iskandar. Selesai istiadat tepung tawar, istiadat siram tabal terhadap Sultan Ibrahim dan Raja Zaid Sofia, kemudiannya disempurnakan Tunku Kamariah dengan menyiram air yang diambil dari 10 sungai di 10 daerah di negeri ini menggunakan batil atau gayung. Turut berangkat menyaksikan istiadat itu Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan Cik Puan Halidah Mustamam, para anak anda dan kerabat diraja lain. Turut hadir Yang di-Pertua Jumaah Majlis Diraja Johor, Datuk Abdul Rahim Ramli, Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin dan isteri, Datin Sri Rosi Omar, Barisan Exco Kerajaan Negeri dan pegawai-pegawai kerajaan. Istiadat siram tabal atau biasanya disebut istiadat Raja Bersiram dijalankan mengikut tradisi dan menjadi simbolik pembersihan diri serta jiwa sebelum Sultan memulakan tugas. Istiadat kemahkotaan Sultan Ibrahim sebagai Sultan Johor kelima dalam sejarah Johor moden akan berlangsung Isnin ini di Istana Besar. Johor merupakan antara negeri utama pengeluaran makanan laut khususnya ternakan kupang terbesar di negara ini. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pihaknya akan terus membantu membangunkan industri kupang di negeri Johor dengan menyumbangkan separuh daripada peruntukan peningkatan pendapatan nelayan oleh Kerajaan Persekutuan untuk disalurkan kepada industri terbabit. Sehingga hari ini Johor masih lagi menyumbang sebanyak 90% daripada pengeluaran kupang di dalam negara. Jadi pihak kementerian hari ini saya membuat keputusan kita akan bantu untuk membangunkan industri kupang ini, dan seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri waktu bajet 2015, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan sebanyak 40 juta untuk peningkatan pendapatan nelayan ini, dan sebahagiannya saya akan sumbangkan kepada industri ternakan kupang di kawasan Johor Bahru ini. Beliau berkata demikian ketika sidang media sempena lawatan kerja dan program minum petang Kampung Sungai Senibong Pasir Gudang. Tambah Datuk Seri Sabri, pihaknya akan memberi lesen peternak secara percuma kepada para peternak di sekitar Johor Bahru ini yang merupakan salah satu inisiatif pihak kementerian dalam memastikan ternakan kupang di negeri Johor akan berterusan. Jadi saya hari ini nak umumkan bagi membantu ternakan ini berterusan, kita kementerian akan beri secara automatik lesen kepada semua penternak kupang yang ada di kawasan Johor Bahru. Jadi kalau kita akan renew secara automatik, dan walaupun tidak ada TOL sekalipun, kita akan tetap beri lesen kepada penternak-penternak kupang. Jadi saya harap ini dapat membantu penternak kupang untuk terus menternak tanpa rasa takut dari segi tindakan kementerian dan sebagainya, kerana kita automatik akan beri lesen kepada mereka. Negeri Johor merupakan kawasan paling strategik bagi ternakan kupang di samping kualiti kupang di negeri ini setanding dengan kupang di New Zealand.
Projek Kompleks Pendaratan Ikan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Sungai Musuh Pengerang bernilai RM43.8 juta bakal menjadi antara pusat industri perikanan di Johor. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kompleks berkenaan yang dijangka siap September 2017 akan menjadi jeti pendaratan ikan dan tambatan bagi 150 bot nelayan. Katanya kompleks berkenaan dilengkapi kemudahan bilik sejuk beku, pusat membaiki kapal, pasar nelayan, kilang memproses ikan, benteng pemecah ombak dan bangunan pejabat. Terdahulu beliau melawat tapak projek kompleks berkenaan di Pengerang semalam. Datuk Seri Ismail sedang dalam lawatan kerja 2 hari ke Johor. Bermula 21 Mac, turut melawat kawasan perumahan Taman Bayu Damai yang menempatkan nelayan terlibat dengan pengambilan tanah dalam kawasan pembangunan projek pembangunan bersepadu penapisan dan petrokimia rapid di Pengerang. Katanya kementerian akan mengkaji untuk membina jeti sementara berhampiran kawasan taman perumahan tersebut bagi memudahkan nelayan meneruskan aktiviti menangkap ikan untuk menyara hidup selepas berpindah ke rumah baru. Sehingga 13 Februari lalu, sebanyak 631 rumah telah disiapkan dan diserahkan kunci. Penerima kunci rumah berkenaan merupakan nelayan dari 4 kampung iaitu Kampung Sungai Kapal, Kampung Langkah Baik, Kampung Teluk Empang dan Kampung Jawa. Daripada jumlah keseluruhan penerima kunci berkenaan, 53 buah rumah didapati rosak, perlu dibaik pulih atau dirobohkan semula atas pelbagai sebab seperti tanah mendap. Katanya beliau akan berbincang dengan Kerajaan Negeri Johor agar baki 45 penerima kunci lain dipindahkan secepat mungkin ke kawasan yang lebih selamat. Beliau turut mencadangkan agar khidmat kontraktor yang terlibat ditamatkan jika masih gagal membaiki rumah yang rosak. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengingatkan anggota UMNO supaya tidak mengambil mudah iklim dan ekosistem politik negara dalam tempoh 3 tahun mendatang yang disifatkan sebagai tempoh yang mencabar dan kritikal. Beliau menyatakan mereka perlu memastikan UMNO terus menjadi sebuah parti yang relevan untuk bangsa Melayu tanpa meminggirkan hasrat kaum lain. Tan Sri Muhyiddin yang juga timbalan Presiden UMNO dan Ketua UMNO bahagian Paguh berkata, dalam tempoh itu UMNO perlu dilihat sebagai sebuah parti yang membantu menangani masalah masyarakat. Katanya segala rancangan dan pelaksanaan perlu mengambil kira pandangan dan ekspresi masyarakat setiap kaum. Beliau merasmikan serentak persidangan tahunan pergerakan wanita, pemuda dan puteri UMNO bahagian Paguh di Seri Pekembar. Sementara itu, beliau yang juga Menteri Pendidikan berkata, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi 2015-2025 bagi meningkatkan kualiti pendidikan tinggi negara dijadual dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 7 April ini. Beliau berkata perbincangan dengan semua pihak bagi merumuskan pelan berkenaan telah dilakukan selama 2 tahun sebelum ini, iaitu melibatkan ibu bapa, badan bukan kerajaan dan pakar dalam bidang pendidikan. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Kita kembali semula. Kabinet meminta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD supaya menangguhkan kenaikan harga tambang pengangkutan awam. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, mesyuarat Kabinet pada Jumaat telah membincangkan perkara itu dan berpendapat kenaikan tambang tersebut tidak sesuai diumumkan dalam keadaan sekarang. Beliau memaklumkan terdapat perbincangan dan asas untuk kenaikan tersebut. Ekoran pengusaha telah mengalami kerugian dan tidak dapat membayar gaji pekerja yang setimpal. SPAD pada Khamis mengumumkan penyelarasan kadar tambang teksi dan kereta sewa antara 20 hingga 67%, manakala bas ekspres pula naik 22.6% bermula 15 Mei ini. Kenaikan itu berikutan kenaikan kos yang ditanggung pengusaha pengangkutan awam termasuk kos penyelenggaraan. Pengerusi SPAD Tan Sri Syed Hamid Alba berkata, penyelarasan kadar tambang itu dibuat selepas mengambil kira keperluan pihak pengusaha yang terbeban dengan kenaikan harga barangan dan kepentingan orang ramai yang menggunakan perkhidmatan itu. Tan Sri Muhyiddin berkata, pengumuman SPAD itu tidak sesuai pada masanya ketika cukai barangan dan perkhidmatan GST akan dilaksanakan pada 1 April ini.
Katanya SPAD perlu melihat keadaan itu secara keseluruhan dan menunggu masa yang sesuai untuk mengumumkan kenaikan tambang itu nanti. Jelasnya SPAD sementara itu boleh berbincang dan membawa perkara tersebut ke Kabinet untuk mengambil kira pandangan semua pihak. Ahli Parlimen Pasir Gudang Nomala Abdul Samad mahu masyarakat Islam di negeri ini menyuburkan nilai perpaduan ummah bagi mengimarahkan pelbagai program yang bermanfaat. Menurutnya, penubuhan surau berkenaan juga mampu mengukuhkan lagi syiar Islam di samping memudahkan penduduk setempat menunaikan rukun Islam kedua, iaitu menunaikan solat. Ketika kerajaan negeri meluluskan permohonan, ketika Yang Amat Berhormat memberi tambahan-tambahan peruntukan untuk memastikan surau ini dapat dibina dengan selesanya, tidak lain tidak bukan dua perkara utama yang hendak dijalankan, iaitu meluaskan lagilah syiar agama kita Islam. Dan yang keduanya, untuk kita sama-sama merapatkan saf-saf kita. Kalau dulu saf-saf kita longgar, sekarang kita makin rapat-rapatkan. Tak ada sebab umat Islam, tak ada sebab kita orang Melayu tidak boleh pergi ke surau. Nak cakap surau jauh lagi dah tak boleh. Beliau mewakili Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin merasmikan Surau Al-Falah, Taman Rinting dan sambutan Maulidur Rasul di Pasir Gudang. Katanya perpaduan ummah merupakan tunjang utama dalam masyarakat, seharusnya dipelihara daripada berpecah belah. Surau menjadi tempat utama penyatuan ummah melalui perbincangan tanpa mengira status perumahan penduduk setempat. Surau menjadi tempat utama penyatuan ummah melalui perbincangan tanpa mengira status perumahan penduduk setempat. Perpaduan kita ni akan sampai masanya akan diuji. Dalam masa beberapa tahun lagi kita nak tengok perpaduan Melayu kita macam mana. Di mana kita akan berada. Di surau inilah kita akan berbincang. Di surau inilah perpaduan kita akan bermula. Jangan ada lagi perpecahan di antara kita, di antara flat tak flat, di antara rumah murah, rumah teres. Kawasan ini dia ada macam-macam kan. Surau berkenaan yang telah siap dibina pada Ogos tahun lalu turut mendapat peruntukan daripada kerajaan negeri selain orang perseorangan. Mayat 5 ahli perniagaan yang maut dalam kejadian kebocoran gas pangsapuri di Nanning, China dijangka diserahkan kepada keluarga masing-masing dalam tempoh 3 hari lagi. Timbalan Pengerusi MCA Johor Datuk T. Si Kiong berkata, China perlu mengesahkan identiti mayat ahli perniagaan Johor itu sebelum bedah siasat dijalankan pada Sabtu. Pihak berkuasa China memberi kerjasama sepenuhnya dengan membantu ahli keluarga mangsa yang tiba pada malam Rabu. Terdahulu dilaporkan sekumpulan ahli perniagaan berkenaan yang bercuti di Nanning maut ketika tidur kerana kebocoran gas di apartmen itu pada 15 Mac. 5 ahli perniagaan itu dikenal pasti ialah Chin Yok Weng, 61 tahun, Sia Fu Heng, 48, Teh Chong Chai, 42, Tan Biang Chiang, 41 dan Eng Wei Shan, 28. Selain itu, isteri Fu Heng, Lim Ching Ling, 46 tahun yang berada dalam keadaan kritikal di hospital dilaporkan telah sedar. Sekian sahaja paparan edisi Buletin Selatan hari ini. Terus mengikuti perkembangan kami di www.tvselatan.com.my dan jangan lupa untuk #kawan awak. Salam takzim.